Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi kelas kita hari ini. Okey. Baik, kita sambung pelajaran kita tentang masa lagi. Okey. Tapi bagi tajuk masa hari ini kita akan tengok tolak masa. Sebelum ni kita dah tengok ataupun cikgu dah terang kepada kamu tentang tambah masa. Okey, baik. Sebelum cikgu masuk pada kemahiran pada hari ini, kita tengok balik hubungan antara unit masa. Sebab yang ni akan kita guna pakai bila kita nak buat operasi tolak masa nanti ya. Okey, tengok 1 jam 60 minit. 1 jam dan 60 minit. Jam nak tukar kepada minit, darab 60. Okey. Okey, satu hari 24 jam. Jadi untuk tukar dari hari kepada jam, kena darab dengan 24. Okey. Seterusnya tahun dengan bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Jadi tahun nak tukar kepada bulan, kena darab dengan 12. Okey. Okey, kita beralih pula kepada dekad dan tahun. Di mana satu dekad ada 10 tahun. Okey. Jadi penukaran unit di sini, dekad nak tukar kepada tahun, kena darab dengan 10. Okey. Seterusnya kita ada abad dan dekad. Okey, di mana satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Baik. Jadi penukaran unitnya dari abad kepada dekad, darab dengan 10. Okey. Dan akhir sekali dalam tajuk masa untuk penukaran unit ataupun hubungan antara unit dalam unit masa, satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Ini melibatkan abad dan tahun. Okey, satu abad bersamaan 100 tahun. Jadi penukaran unit antara abad dan tahun, di mana abad kepada tahun darab dengan 100. Okey, jam dan minit. Okey. Tadi kita dah tengok kan, 1 jam ada 60 minit. Okey, dalam kemahiran tolak untuk jam dan minit, kamu akan pelajari tentang tolak yang melibatkan pecahan, perpuluhan, okey, melibatkan nombor biasa tolak dengan pecahan, ataupun nombor dengan unit biasa ataupun nombor biasa dengan perpuluhan. Okey, sekarang kita tengok dulu dalam pecahan terlebih dahulu. Okey, contoh. Okey, kita ada contoh di sini 1/5/6 jam. Okey, tolak 3/4 jam. Okey. Di mana jawapan dia minta dalam jam. Okey, di sini kita ada dalam bentuk pecahan. Okey. Sebelum ni kita dah belajar, cikgu dah terang macam mana kalau ia melibatkan pecahan. Dalam sesi yang lalu tambah unit masa. Okey, kita ada di sini. Ini melibatkan pecahan. Bila kita tambah pecahan ataupun tolak pecahan, kita kena pastikan penyebut dia sama. Okey, di sini penyebut dia 6, di sini penyebut dia 4. Jadi kita buat dah, paling mudah kita buat sifir 6, yang ni buat sifir 4. Kita tengok apakah nilai yang sama dalam sifir kedua-dua ini. Okey, ada 6, 12, 18. Cikgu buat dekat ni sajalah. Ada 3 saja kita susun. Okey, di sini kita ada 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16. Okey, di sini cuba lihat. Perhatikan betul-betul nombor apa yang sama? Okey, nombor 12 yang sama. Nombor 12 adalah yang sama. Jadi yang ni nombor pada sifir 6 ni, nombor 12 adalah pada angka ataupun pada turutan yang kedua. Okey, di sini 2. Maknanya nanti nombor ini perlu didarabkan dengan 2. Pecahan ini perlu didarabkan dengan 2. Okey. Baik, yang ni pula turutan yang ketiga. Jadi yang ni akan darab dengan 3/4 ni akan darab dengan 3. Okey, baik, berbalik pada soalan kita tadi, kita ada 1/5/6 ni. Okey, 1/5/6 ni kita terus tukar jadi pecahan tak wajar. Macam mana nak tukar jadi pecahan tak wajar? Okey, 1/5/6 darab, di bawah darab, atas tambah. Jadi kita akan dapat 6 darab 1, 6. 6 tambah 5, 11. Jadi 11/6.
6. 11/6 jam. Okey. Jadi 11/6 jam. Yang di sini jam cikgu tulis kat sini. Baik, tolak 3/4 jam. Baik. Tadi kita dah buat kan tadi kan, nak bagi samakan penyebut kan. Okey, 6 ni nombor yang sama ialah 12. Turutan yang kedua. Jadi yang ni semua akan didarabkan dengan 2. Okey. Bagi penyebutnya 4 pula, nombor 12-nya pada turutan yang ke-3. Jadi semua akan didarabkan dengan 3. Sebelah sini. Okey, jam. Baik, kita akan tulis darab nombor dia. 11 darab 2, 22. 6 darab 2, 12. Okey, jam. Seterusnya kita ada 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12 jam. Okey, jadi 22 tolak 9. Berapa 22 tolak 9? Okey, 22 tolak 9. Okey, kita akan dapat 13. Okey, 22 tolak 9 kita dapat 13/12. Baik, di sini ialah 13/12 ini adalah pecahan tak wajar. Okey, jika tadi kita dapat dari soalan tadi ialah nombor bercampur, kita tukar jadi pecahan tak wajar, jadi macam ni, kita darab tepi tambah atas. Sekarang jawapan yang kita dapat selepas kita tolak, kita dapat 13/12. Jadi ini adalah pecahan tak wajar. Jadi ini perlu ditukar semula jadikan nombor bercampur. Okey, jadi 13/12 macam mana nak tukar jadi nombor bercampur? Kena ambil pengangka bahagi penyebut. Jadi kita ambil 13 bahagi 12. Okey, 13 bahagi 12. 13 bahagi 12, sifir 12 lah. 12, 24. Okey, 12. Jadi 1. 1 letak. 1 darab 12. 12 kita dapat 3 tolak 2. 1, sini habis. Okey. Yang ni cikgu namakan A. Yang ni cikgu namakan B. Yang ni cikgu namakan C. Sebab kita akan tulis dalam bentuk nombor bercampur kita A, B per C. Jadi kita akan dapat A kita berapa? 1. B kita 1 letak kat atas. Macam tu. Kita masukkan pada yang turut yang kita dah bina tadi tu, A, B per C tadi. Per berapa? Per 12. Jadi jawapan kita ialah 1/12 jam. Okey. Kalau tinggal macam ni pun betul. Tapi kita kena pastikan sebarang nombor pecahan tak wajar tukar terus kepada nombor bercampur. Okey, jelas Dan kaedah ini, kemahiran ini ada dalam kesemua soalan yang melibatkan hari dan jam. Pun ada soalan pecahan, tapi gunakan konsep yang sama. Begitu juga tahun kepada bulan, dekad kepada tahun. Nak tolak nanti pun dalam tajuk, dalam kemahiran nak tolak yang melibatkan dekad dan tahun. Begitu juga yang melibatkan abad dan dekad, dan akhir sekali abad dan tahun. Kemahirannya sama, cuma unit dia sahaja yang tak sama ataupun unit dia yang berbeza. Okey? Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita ada perpuluhan. Okey, perpuluhan senang je kan? Kalau perpuluhan mestilah ada titik. Kan mestilah ada titik. Jadi kita ada contoh, kita ada 1/5 jam tolak 0/5 jam. Okey, kalau yang melibatkan titik perpuluhan ni lebih mudah. Kita buat dalam bentuk T macam ni. Garis di tengah-tengah tu kita khaskan untuk titik perpuluhan. Jadi 1/5. Okey, 1/5 jam tolak 0/5 jam. Okey, tolak macam biasa. Jadi 5 tolak 5 habis, ataupun 5 tolak 5 0, titik, titik,
perpuluhan dia. Jadi sini pun letak titik perpuluhan. Okey, 1 tolak sifar 1. Jadi jawapan kita ialah 1.0 jam ataupun bersamaan dengan 1 jam. Okey? Jelas kan? Jadi yang ni samalah perpuluhan tolak yang melibatkan unit masa, yang melibatkan perpuluhan ni ada dalam semua kemahiran atau ada dalam semua unit yang lain. Okey? Macam pecahan tadi. Okey, jadi untuk kemahiran yang seterusnya cikgu tak akan terang dah macam mana nak tolak yang melibatkan pecahan ataupun yang melibatkan perpuluhan guna kaedah yang sama. Okey? Serupa saja. Baik, beralih kepada kemahiran ataupun contoh kita yang ketiga yang melibatkan tolak nombor perpuluhan dan juga yang melibatkan nombor biasa. Okey. Okey. Baik, kita ada 3.45 jam. Okey, tolak dengan 1 jam 40 minit. Okey, kita di mana jawapan nanti dia akan minta dalam jam dan minit. Jawapan dia nak dalam jam dan minit. Asing, jam dengan minit dia nak asingkan. Okey, jadi sekarang ni nombor yang biasa ni tak ada masalah. Sekarang ni kita kena fokus kepada nombor perpuluhan ni. Okey, bila dia melibatkan jam dengan minit, untuk pengetahuan kamu, 3 ni berada sebelum titik. Nampak tak? 3 berada sebelum titik. Jadi 3 ni ialah sebenarnya ialah 3 jam dah. Okey, titik 45 ini ialah bersamaan berapa? Ada cikgu jelaskan pada sesi pembelajaran kita yang lalu. Titik ataupun perpuluhan 45 ni, perpuluhan 45 ini bersama dengan, okey ni perpuluhan 45 ialah di depan ni perlu letak apa? Ya, sifar. Jadi sebenarnya bila 3 dah ambil, dia tinggal perpuluhan 45 saja. Jadi nombor tu dah jadi sifar perpuluhan 45. Jadi yang kita perlu buat di sini. Okey, sifar perpuluhan 45 bila kita nak tukar kita nak hapuskan titik, kita perlu darabkan dengan 60. Okey, suka cikgu bagi tahu kat sini. Sini ialah 3 jam. Nombor selepas titik perpuluhan itu sebenarnya ialah minit. Ialah minit. Jadi, bila kita nak hapuskan titik perpuluhan ni, untuk nak cari berapa minit dia, darabkan dengan 60. Okey, semua darab dengan sifar, dia akan jadi sifar. Okey, kita darab dengan 6, letak jawapan dia adalah 6. 5 darab 6, 30. Naik 3. 4 darab 6, 24. Tambah 3, 27. Okey, naik 2, minta maaf. Okey, sifar darab 6, sifar tambah 2. Okey, jangan lupa kita tambah sifar tambah 7, ini 2. Sekarang kita nak letak titik perpuluhan. Bila letak titik perpuluhan, kita kena bilang dekat sini. Tengok pada soalan yang ada titik perpuluhan tadi. Okey, 1, 2 titik. 1, 2 titik. Jadi kat sini pun 1, 2 titik. Okey, sama macam yang cikgu nampak tak? Di bawah dengan atas rupa. Jadi sebenarnya sifar perpuluhan 45 tu bersamaan dengan 27 minit. Jadi kita akan dapat 3 jam. Cantum balik. 3 jam 27 minit. Okey, tolak dengan 1 jam 40 minit. Okey, kita jawab dalam bentuk lazim. Buat bentuk T macam ni, senang. Untuk asingkan di antara jam dan minit. Okey, jadi 3 jam 27 minit tolak 1 jam 40 minit. Okey, sukanya cikgu nak bagi tahu dekat sini bila kita nak tolak nombor yang melibatkan unit yang tak sama ini, kita kena ingat balik hubungan antara mereka ya. Okey, jadi sekarang ni tak apa. Kita tolak dulu. 7 tolak sifar 7. 2 nak tolak 4 tak boleh.
Jadi 2 nak tolak 4 ni, 2 ni sebenarnya 20 lah. 20 nak tolak 40 tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 3 jam. Pinjam dari 3 jam, tinggal 2 jam, bawa ke sana. Dia pinjam 1 jam. Bawa ke sana, 1 jam, bawa ke minit, bukan 1 dah. Dia dah jadi orang minit. 1 jam bersamaan 60 minit. Letaklah. Okey, dia buat main sini 60 minit. Jadi 60 tambah 20 kat sini. Dia jadi berapa? 80. Sekarang dia dah jadi 8. Okey, dia jadi 8. Jadi sekarang baru boleh tolak kan? Okey, 8 tolak 4. Okey, 4. 2 tolak 1. 1. Jadi jawapan kita dapat 1 jam 47 minit. Okey, jelas semua kan? Okey? Tak susah pun. Senang je kan? Okey. Baik, sekarang. Okey, cikgu nak beralih kepada kemahiran yang seterusnya. Baik. Yang melibatkan pecahan dan nombor biasa. Baik, kita ada 1/5/6. Okey, tolak dengan 12 minit. Yang ni, minta maaf, yang ni ialah jam. 1/5/6 jam tolak 12 minit dan dia nak bagi jawapan dalam jam dan minit. Okey? Jam dan minit. Okey? Baik. Bila dia nak jam dalam minit, jadi sekarang ni macam tadi cikgu cakap, jam dan minit. Satu ni sebenarnya ialah 1 jam. Satu ni ialah 1 jam. 5/6 jam ni sebenarnya tak cukup lagi 1 jam. Belum sampai 1 jam. Kalau dalam pecahan, kalau 1 jam, kena atas dan bawah nombor yang sama. Pengangka dengan penyebut kena sama, bersamaan 1. Tapi ini belum lagi. Jadi kalau sama, lagi 1 kan? Kalau sama ialah 6/6. 6/6 bersamaan 1. Jadi 5/6 tak cukup lagi 1. Tak cukup lagi. Yang cukup ialah 6/6. Jadi yang ni belum cukup, maknanya ini ialah minit. Jadi sekarang ni 5/6 ni nak tengok berapa minit? Kena darab dengan 60. Okey, 5/6 darab 60. Okey. Darab atas bahagi bawah. Jadi 5 kali 6 5 kali 6 atau 60 atau 60 kali 5 dapat 300. 300 ni darab, yang ni bahagi. Jadi 300 bahagi 6. 300 bahagi 6. Jadi kita dapat 30 sifir 6 5. Okey, 5 kali 6 30. Okey, sifar. Sini pun sifar. Sifar darab 6 sifar. Okey. Okey, habis. Tolak dapat habis. Jadi kita dapat sebenarnya 5/6 ni, 5/6 jam tu bersamaan dengan 50 minit. Jadi sekarang kita dapat, kita cantum balik 50 minit dengan 1 jam. Okey, 1 jam 50 minit. Tolak dengan 12 minit. Okey, ni cikgu buat macam ni. Boleh juga asing macam ni. Okey, asing. Tolak dengan 12 minit. Jadi sifar tak boleh. Jam dengan 4, orang sini 10. Jadi 10 tambah 2, tolak 2. 10 tolak 2, 8. 4 tolak 1, 3. Jadi 38 minit. Jadi yang ni 1 jam. Jawapan kita ialah 1 jam 38 minit. Okey? Jelas yang tu? Okey? Okey. Cikgu harap ia sangat membantulah. Okey? Baik. Okey. Beralih kepada satu lagi kemahiran. Semua kemahiran yang cikgu ajar tadi itu sama kaedah pengiraan dia. Tengok tadi cikgu dah hanyak kan? 1/5/6 jam tolak dengan 1 jam, tolak dengan 12 minit. Dia nak jam, jawapan dalam jam dan minit. 1 ni ialah 1 jam dah. Okey? Cuma yang 5/6 ni berapa minit tak tahu, kena darab dengan 60. Lepas kita buat
Darab dan bahagi kita dapat 50 minit. Jadi 56 ni ialah 50 minit. Jadi jawapan kita bagi 1/5/6 jam ni ialah 1 jam 50 minit. Okey, jelas ha? Nanti akan ada dalam semua kemahiran ini. Semua sama. Kaedah dia serupa. Kaedah pengiraan dia sama. Cuma nak darab berapa tu kena tengoklah hubungan di antara mereka yang cikgu dah jelaskan sebentar